Okey. So, ini adalah untuk hasil pembelajaran yang kedua. Pemboleh ubah rawak diskrit versus atau pemboleh ubah rawak selanjar. Kenapa saya letak versus? Sebab dekat sini untuk hasil pembelajaran nombor 2 kita nak membanding dan membezakan apakah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah rawak diskrit dengan pemboleh ubah rawak selanjar. Okey. So, pertama sekali kita tengok definisi. Aktiviti kita tak dapat buat sebab dalam buku teks dia ada aktiviti. So, pemboleh ubah rawak diskrit, nilai yang boleh dibilang. Okay, dekat sini dia guna perkataan bilang. Kenapa bilang? Bukan hitung, bukan kira. Sebab kalau bilang ini dia lebih spesifik. Okay, lepas ini kita tengok kenapa. Lepas itu yang kedua ialah pemboleh ubah rawak selanjar. Semua nilai dalam suatu selang tertentu. Kata kunci dekat sini ialah suatu selang tertentu untuk selanjar. Kemudian kata kunci untuk diskrit ialah boleh dibilang. Okay, kita tengok contoh untuk pemboleh ubah rawak diskrit. Contoh aktiviti dia. Melambung duit shilling. Okay, awak bayangkan dekat depan awak sekarang ada duit shilling. So, duit shilling itu ada dua permukaan. Permukaan yang pertama dia ada gambar. Dan permukaan yang kedua dia ada angka. So, kemungkinan kita akan mendapat gambar atau angka. Kalau awak lambung duit shilling itu 3 kali. Contohnya 3 kali. Apakah kebarangkalian awak akan mendapat gambar dalam 3-3 sekali lambungan? Lambungan yang pertama, awak mungkin dapat gambar. Lambungan yang kedua, gambar juga. Lambungan yang ketiga, awak akan dapat gambar juga. So, 3. Awak akan dapat gambar. Kalau lambungan yang pertama, angka. Lambungan yang kedua, angka. Lambungan yang ketiga, angka. So, kemungkinan awak akan mendapat gambar adalah sifar. Itu maksudnya boleh dibilang. Sifar dapat gambar, sekali dapat gambar, 2 kali dapat gambar, 3 kali dapat gambar. Itu maksudnya boleh dibilang. Okey? Bilangan kali gambar atau angka yang boleh dibilang dan selalunya dalam bentuk sifar dan integer positif dikenali sebagai pemboleh ubah rawak diskrit. Macam yang saya cerita tadi. Kalau awak lambung 3 kali duit shilling itu, sekiranya kita mengambil kira bilangan kesudahan ialah gambar. Berapa kali awak akan dapat gambar? Lambung sekali, angka. Sekali, angka. Sekali lagi, angka. 3 kali lambung, awak ketiga-tiga dapat angka. So, apa kesudahan awak akan dapat gambar? Sifar. Sifar ataupun kemungkinan awak akan dapat gambar 1 daripada 3 lambungan. Kemungkinan awak akan dapat 2 gambar daripada ketiga-tiga lambungan. Dan kemungkinan juga awak akan dapat 3 gambar daripada ketiga-tiga lambungan itu tadi. Okey, itu adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Dia boleh dibilang. Dia macam jelas macam itu. Okey. Excuse me, kita tengok pemboleh ubah rawak selanjar pula. Okay, untuk selanjar ini, kata kunci dia ialah suatu nilai dalam selang tertentu. Selang. Okay. Contoh, mengukur ketinggian dalam sentimeter semua murid dalam kelas. Di dalam kelas, kita ada berapa ramai murid? Paling sikit, contoh 15 orang. Julat nilai yang mungkin bagi ketinggian murid yang bukan dalam bentuk integer. Kan dalam 15 orang itu tadi, kita ada 15 ketinggian. Ada yang 151, ada yang 152, ada yang 154, ada yang 156, ada yang 173, ada yang 175. Dia macam banyak sangat dia punya nilai itu. Tetapi kita boleh kumpulkan dia dalam satu selang. Okay, kita nak letak dalam selang ketinggian murid 150 cm sehingga 155 cm. Macam itu. Ataupun ketinggian murid 155 cm sehingga 160 cm. Itu maksudnya suatu selang. So, dekat sini, julat nilai yang mungkin itu adalah bukan dalam bentuk integer. Maksudnya dia ada julat lah. Julat. Kita tak confirm. Kemungkinan juga ada yang dapat
yang perpuluhan, 155.5 contohnya. Wow. Okey, nilai yang berada dalam suatu selang dikenali sebagai pemboleh ubah rawak selanjar. Nampak jelas bezanya? Dekat sini tadi kalau diskrit dia boleh dibilang. Sifar 1, 2, 3. Kalau selanjar dia dalam 150, 155, dia dalam ada selang dia punya tu. Selang nilai dia tu. 160, 165, macam itu. Dia ada di antara itu. Okey, dia boleh mengisi banyak-banyak nilai di dalam julat itu. Okey ya? Okey. So, untuk duit shilling tadi, jika X mewakili pemboleh ubah rawak diskrit, maka kesudahan yang mungkin boleh ditulis dalam bentuk tata tanda set. Ini sekiranya ditulis dalam bentuk tata tanda set. X ini tadi ialah pemboleh ubah rawak diskrit lah. Dia tak cakap lah apa. Pemboleh ubah untuk mendapat gambar kah, pemboleh ubah untuk dapat angka kah, dia tak cakap. Dia cuma cakap itu adalah pemboleh ubah diskrit. Okay, sekiranya itu adalah diskrit, dia boleh kata R itu sifar 1, 2, 3. Macam itu. Boleh dibilang sekali, 2 kali, 3 kali, macam itu. So, untuk suatu selang tertentu bagi selanjar, jika pemboleh ubah rawak selanjar diwakili oleh Y, yang ini dicakap, maka kesudahan yang mungkin boleh ditulis dalam bentuk Y sama dengan Y ialah tinggi murid dalam cm. Dekat sini dia bagi julat. Kemungkinan tinggi murid itu ialah daripada 150 sehingga 155. Macam itu. Kemungkinan tinggi murid itu ialah 150 sehingga 180. Semua sekali. Semua sekali ketinggian murid di dalam kelas itu. Okey? Itu adalah contoh untuk pemboleh ubah rawak selanjar. Dia ada selang dia. Okey? Boleh nampak beza dia? Boleh. Saya tanya, saya jawab. Okey. Contoh 2 muka surat 144. Tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set. Semua kesudahan yang mungkin. Dalam bentuk tata tanda set bagi setiap peristiwa yang berikut. Tentukan sama ada peristiwa tersebut ialah pemboleh ubah rawak diskrit atau pemboleh ubah rawak selanjar. Jelaskan jawapan anda. So dekat sini ada beberapa benda yang dia minta. Okey. Apa cuat? Ada mesej. Okey, tak apa. 1. Sebiji dadu adil. Okey. Dekat sini mungkin awak jarang dengar perkataan adil ini. Bila dia kata adil, maksudnya dia mempunyai permukaan yang sama saiz. Okey. Dilambung sebanyak 3 kali. Diberi X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili bilangan kali mendapat nombor 4. Okey, so bila dia kata dadu, dilambung sebanyak 3 kali. Okey, dilambung sebanyak 3 kali. Apakah kebarangkalian yang awak akan mendapat 4? Kemungkinan lambungan pertama dapat 5. Lambungan kedua dapat 6. Lambungan ketiga dapat 1. So, untuk dapat 4, sifar. So, dia boleh bermula daripada sifar. So, dekat sini, pemboleh ubah rawak diskrit untuk mendapat 4, mungkin sifar, mungkin sekali dapat 4. Maksudnya, lambungan pertama dapat 4. Lambungan yang kedua dapat 1. Lambungan yang ketiga dapat 5. So, maksudnya sekali dapat 4. 2, maksudnya kemungkinan dapat 2, 4. Lambungan yang pertama 4, lambungan yang kedua 5, lambungan yang ketiga 4. Itu maksudnya kesudahan yang boleh dibilang. Dan kemungkinan juga akan dapat 3. Lambungan yang pertama 4, lambungan yang kedua 4, lambungan yang ketiga pun 4. Maksudnya 3 kali dapat 4. Itu boleh dibilang. 3 kali dapat 4. Itu maksudnya boleh dibilang. Peristiwa ini ialah pemboleh ubah rawak diskrit. Kerana nilai pemboleh ubah rawak yang diperoleh boleh dibilang. Nampak beza dia? Okey, ini adalah untuk diskrit. Okey, kita tengok contoh nombor 2. X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili masa yang diambil oleh seorang murid menunggu bas di sebuah perhentian bas. Dekat sini pun dia dah cakap. Masa yang diambil oleh murid menunggu bas. Julat masa yang diambil oleh seorang murid adalah antara 5 minit hingga 55 minit.
Ini adalah kemungkinan julat masa dia menunggu bas. Ada sesuatu hari itu dia boleh tunggu 5 minit. Ada satu hari itu 55 minit. So, apakah kita punya ditulis dalam bentuk tata tanda set? Apa kita punya pemboleh ubah rawak kita tadi? X. So, X sama dengan masa dalam minit. Dia menunggu. Awak boleh tulislah. X ialah masa tempoh masa murid menunggu bas pun boleh. Yang penting kata kunci dia dekat situ ialah tempoh masa. So, bila awak dah tulis tempoh masa, apa julat dia? Julat dia menunggu tadi dekat sini ialah 5, kemudian 55. Maksudnya dekat sini dia menunggu X. X ialah masa dalam minit, 5 minit ataupun 55 minit. Peristiwa ini ialah pemboleh ubah rawak selanjar kerana nilai pemboleh ubah rawak berada di dalam suatu selang. Selang dia ialah di antara 5 minit hingga 55 minit. Dia macam itu. Dia boleh jadi 6 minit, dia boleh jadi 7 minit, dia boleh jadi 8 minit. Dia selanjar. Dia macam suatu timeline. Dia boleh jadi di mana-mana nilai di dalam julat ini. Itu adalah selanjar. Okey? Ui, kesimpulan terus. Sekejapnya. Setengah jam saja. Okey. So, kesimpulan. Pemboleh ubah rawak, suatu pemboleh ubah dengan nilai berangka yang ditentukan daripada suatu fenomena rawak. Contohnya tadi, kita boleh macam pinpoint berapa kali dia menang dalam dua-dua perlawanan. Ada yang menaip mesej kah? Sebab phone saya sekarang ini silent. Okey. 2. Pemboleh ubah rawak diskrit. Nilai yang boleh dibilang. Contohnya tadi kita dah tengok kemungkinan dia 4. Sekiranya kita mengambil kira, kemungkinan dia akan dapat 4 dalam 3 lambungan. So, kemungkinan dia dapat sifar 4. Sebab lambungan yang pertama dia dapat 1, lambungan yang kedua dia dapat 5, lambungan yang ketiga dia dapat 6. So, maksudnya sifar 4. Okay, jika X mewakili pemboleh ubah rawak diskrit, maka kesudahan yang mungkin boleh ditulis dalam bentuk tata tanda set. X sama dengan R. R ialah sifar 1, 2, 3. Maksudnya dia boleh dibilang. Okay, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Macam itu. Dan seterusnya. Okey. 3. Pemboleh ubah rawak selancar. Semua nilai dalam suatu selang tertentu. Maksudnya tadi contoh yang kita tengok tadi ialah ketinggian murid di dalam kelas. So, ketinggian murid katakanlah yang paling rendah ialah 145 cm dan yang paling tinggi ialah 170. Macam itu. So, di dalam selang itu, murid yang pertama mungkin 151, yang kedua 169, yang ketiga 158. So, semua nilai di dalam selang julat itu. Itu ialah pemboleh ubah selancar. Jika pemboleh ubah rawak selanjar diwakili oleh Y, maka kesudahan yang mungkin boleh ditulis dalam bentuk Y. Y ialah tinggi murid dalam cm dan A ialah nilai minimum dan B ialah nilai maksimum. Itu yang kita tengok hari ini. Yang pertama ialah definisi pemboleh ubah rawak. Dan yang kedua, membanding beza pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanjar. Itu sahaja. Tak perlu banyak-banyak. Saya risau kalau saya bagi banyak-banyak nanti awak makin pening. Saya pun pening juga nak explain. Okey, so untuk latihan. Latihan kendiri 5.1 buku teks muka surat 143. Soalan 1. Kemudian latihan kendiri 5.2 buku teks muka surat 144 soalan 1 ABC. Okey, jangan lupa tanda dalam buku teks. Tidak banyak latihan yang saya bagi. Okey, jangan lupa upload. Okey, housekeeping, isi kehadiran, tanda dalam buku teks, kemudian hantar pada hari yang ditetapkan. Seperti biasa, kalau kelas kita hari Rabu, tarikh akhir ialah hari Jumaat. Awak boleh hantar lewat. Tak jadi masalah kalau nak hantar lewat pun.